Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Muhammad Nasharuddin, pemegang nombor matrik A166982. Hari ini saya akan bentangkan perbentangan saya bagi kursus Sistem Undang-Undang di Malaysia PPSU 1203 yang bertajuk Reaksi Filipina terhadap Pembentukan Malaysia 1963. Okey, masuk kepada pengenalan. Pada 16 September 1963 merupakan satu tarikh keramat bagi negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura kerana pada tarikh tersebut telah diisytiharkan penubuhan Persekutuan Malaysia oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Pembentukan Persekutuan Malaysia ni telah diusulkan oleh Tunku Abdul Rahman dalam satu persidangan Persatuan Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Pada awalnya, cadangan untuk menggabungkan negeri-negeri ini telah diusulkan sejak tahun 1887, yang mana cadangan ini pernah diusulkan oleh Lord Brassey, Malcolm MacDonald dan Theo Chamby, tetapi kesemua cadangan mereka ditolak oleh pihak British dan akhirnya pada 1961, cadangan ini diusulkan sekali lagi oleh Tunku Abdul Rahman dan berjaya mendapat sokongan daripada pihak British. Tetapi walau bagaimanapun, pengumuman pembentukan Persekutuan Malaysia ni telah mendapat pelbagai reaksi dan cabaran bukan sahaja daripada penduduk-penduduk tempatan, tetapi negara-negara jiran juga turut memberi reaksi terhadap pengumuman tersebut. Antara negara yang memberi tentangan hebat pada ketika itu ialah negara Filipina. Seterusnya masuk kepada reaksi Filipina selepas Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1961. Presiden Filipina Diosdado Pangan Macapagal ketika itu telah menentang sekerasnya terhadap pembentukan tersebut. Malah beliau juga menyatakan bahawa wilayah Borneo Utara atau dikenali sebagai Sabah merupakan sebahagian daripada hak Filipina sejak tahun 1962 lagi dengan alasan Sabah merupakan warisan Sultan Sulu. Berdasarkan dokumen yang ditandangi pada 22 Januari 1878 juga, Filipina menegaskan bahawa pemberian hak dan keistimewaan yang dikurniakan oleh Sultan Sulu ketika itu iaitu Sultan Jamalul Alam kepada Baron von Overbeck adalah merupakan penyewaan dan bukannya penyerahan sebagaimana yang dianggap oleh pihak British dan Malaysia iaitu penyerahan secara kekal. Sebenarnya pada awalnya sebelum wilayah Sabah menjadi milik Filipina, Sabah merupakan milik Brunei, tetapi sebahagiannya telah dianugerahkan oleh Sultan Brunei kepada Kesultanan Sulu atas ganjaran ataupun bantuan yang telah mereka berikan ketika Perang Saudara berlaku ataupun dikenali sebagai Perang Pulau Cermin. Perang Pulau Cermin ni tercetus apabila berlakunya pembunuhan antara Pangeran Muda Alam iaitu anak Sultan Abdul Mubin dengan Pangeran Muda Bongsu, anak Sultan Muhammad Ali. Yang mana perbalahan di antara kedua pihak ni berlanjutan sehingga membawa kepada perubatan tahta di antara Sultan Mubin dan Sultan Muhyiddin iaitu pengikut Sultan Ali. Jadi disebabkan perbalahan ini menjadi lebih serius, Sultan Muhyiddin pada ketika itu meminta bantuan daripada Sultan Sulu untuk memerangi Sultan Mubin, dan dengan ganjaran Sultan Muhyiddin akan memberikan pantai timur Sabah kepada Sultan Sulu atas bantuan yang diberikan. Tetapi pada 22 Januari 1978, Sultan Sulu pada ketika itu iaitu Sultan Jamalul Alam telah memajakkan pantai timur Sabah tersebut kepada Baron Overbeck iaitu seluruh wilayah pantai timur Sabah bermula daripada Sungai Sibuku hingga ke Sungai Pandasan dan bayaran pajakan sebanyak $5,000 setahun. Okey, yang ketiga pula masuk kepada kempen media Filipina. Sepanjang usaha Filipina menuntut Sabah daripada British, media massa ataupun kempen media Filipina merupakan antara pihak yang memainkan peranan penting dalam isu menuntut Sabah. Yang mana antara wartawan yang terkenal pada ketika itu ialah Napoleon G. Rama. Beliau berjaya menimbulkan kontroversi tentang perbahasan isu Borneo Utara ni di dalam karya beliau yang bertajuk North Borneo is Ours di dalam Akhbar Philippines Free Press bertarikh 20 Januari. Yang mana penulisan beliau ini telah menyebabkan ketegangan di antara tiga buah negara iaitu Tanah Melayu, British dan juga Filipina. Di samping itu, terdapat dua peringkat semasa berlangsungnya kempen media Filipina ini,
iaitu pada peringkat awal cuma terdapat 2 akhbar tempatan sahaja yang cuba untuk menaikkan isu penuntutan Sabah ini, iaitu Philippines Free Press dan Evening News. Tetapi menjelang 6 bulan pertama tahun 1962, isu tuntutan ini berjaya menjadi isu nasional, sehinggakan isu tersebut sukar untuk diketepikan oleh pihak British. Manakala pada peringkat kedua pula, bermula pada tahun 1962 sehingga September 1963, yang mana kempen-kempen media dan propaganda telah disebarkan secara meluas dan besar-besaran selepas Presiden Macapagal mengganti pemerintahan Filipina. Seterusnya masuk kepada tuntutan Filipina terhadap Sabah. Filipina juga telah berusaha beberapa kali membuat tuntutan rasmi kepada British untuk menuntut Sabah, yang mana pada pertama kalinya pada 22 Jun 1962, kerajaan Filipina telah membuat tuntutan rasmi dengan menghantar ad memo melalui pentadbiran pusatnya di Manila. Tetapi pada 24 Mei 1962, British dah menghantar terlebih dahulu ad memo kepada Filipina sebagai amaran supaya Filipina tidak membuat sebarang tuntutan ke atas Sabah, sama ada tuntutan tersebut dibuat oleh kerajaan Filipina ataupun waris-waris Sultan Sulu. Tetapi walau bagaimanapun, hasrat British agar Filipina akur terhadap amaran yang diberikan supaya tidak menuntut Sabah kembali meleset apabila sekali lagi Filipina menghantar ad memo pada 3 Ogos 1962 kepada kerajaan British dan Tanah Melayu dan menegaskan kerajaan British ni tidak mempunyai sebarang pun kedaulatan terhadap Sabah. Malah Filipina juga meminta agar melakukan rundingan terhadap isu tersebut. Disebabkan pihak British bimbang terhadap tuntutan tersebut akan menyukarkan pembentukan Malaysia, maka kerajaan British pun bersetuju mengadakan rundingan tentang persoalan Sabah tersebut pada 29 Disember 1962. Jadi, bermulalah rundingan tersebut pada 28 Januari 1963 dan berakhir pada 1 Februari 1963 di London. Dalam rundingan tersebut, Filipina juga masih bertegas untuk menuntut Sabah dan mempersoalkan kedaulatan British terhadap Sabah. Okey, seterusnya masuk kepada persidangan di Manila. Apabila Filipina gagal mendapat pengiktirafan tuntutannya terhadap Sabah daripada British, beliau cuba untuk meneruskan lagi usahanya dengan mencadangkan persidangan secara multilateral di antara 3 buah negeri, iaitu Tanah Melayu, Indonesia dan Filipina. Rundingan secara multilateral ni diadakan di Manila dan berlangsung sebanyak 3 kali, iaitu pada peringkat pertama pada 9 Mac hingga 7 April 1963, melibatkan perbincangan tidak formal tentang masalah-masalah yang mana akan dibawa pada peringkat menteri nanti, dan peringkat kedua pada 7 hingga 11 April 1963, iaitu rundingan peringkat menteri luar, dan yang kali terakhir pada 30 Julai hingga 5 Ogos, iaitu sidang kemuncak kedua di antara Macapagal, Sukarno dan Tunku Abdul Rahman untuk mengesahkan resolusi yang dicadangkan pada peringkat kedua. Tetapi pada ketika ini timbul isu atau masalah yang mana Tunku Abdul Rahman telah mengadakan perjanjian dengan Perdana Menteri Britain di London pada 9 Julai 1963. Hal tersebut menyebabkan Filipina kecewa dan marah terhadap tindakan Tunku tersebut dan mereka menganggap Tunku Abdul Rahman tidak menepati janji beliau. Tetapi walau bagaimanapun, persidangan tersebut masih dilangsungkan dan pada 5 Ogos telah lulusnya perjanjian Manila dan tertubuhnya Mapilindo hasil daripada persetujuan mereka dalam persidangan di Manila tersebut. Okey, yang terakhir ialah tinjauan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan pembentukan Malaysia. Tinjauan pertubuhan bangsa bersatu ini dilakukan atas rancangan Tunku kerana beliau bimbang akan tuntutan Filipina terhadap Sabah, dan tinjauan ini juga dilakukan atas permintaan Macapagal kerana beliau tidak berpuas hati terhadap keputusan Suruhanjaya Kobot yang lepas. Malah beliau minta agar tinjauan kali kedua ini dilakukan oleh badan khas yang dilantik oleh Persatuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Selain itu, beliau juga turut menyatakan supaya tinjauan kali kedua ini dilakukan dengan menggunakan prinsip self-determination dengan cara yang sah mengikut peraturan dan syarat-syarat yang ditentukan. Jadi, tinjauan ini berlangsung pada 16 Ogos hingga 5 September 1963 untuk meninjau pandangan penduduk Sabah dan Sarawak terhadap pembentukan Malaysia dengan melantik 9 orang pemerhati yang diketuai oleh
Lawrence Michael Moran. Dan akhirnya laporan tinjauan ini dikeluarkan pada 14 September 1963 dan sekali lagi memihak kepada Persekutuan Tanah Melayu. Dan akhirnya pada tanggal 16 September 1963, Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura pun berjaya bergabung membentuk satu kerajaan Malaysia. Tetapi pada asalnya pengisytiharaan tu berlaku pada 31 Ogos 1963, namun kerana terpaksa menunggu laporan tinjauan kali kedua, maka pengisytiharaan tersebut terpaksa ditangguh sehingga 16 September 1963. Okey, seterusnya kesimpulan. Bagi mencapai hasrat Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj untuk membentuk Persekutuan Malaysia dengan menggabungkan antara Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bukanlah satu perjalanan yang mudah. Telah terpaksa menempuh pelbagai cabaran dan antara isu yang bangkit serta perlu dihadapi oleh Tunku sepanjang pembentukan Malaysia ialah apabila Filipina bangkit semula untuk menuntut Sabah serta meminta pengiktirafan Sabah daripada British. Selain itu, terdapat banyak juga usaha yang telah dilakukan oleh Filipina, antaranya menegaskan bahawa pemberian Sabah oleh Sultan Alam Shah kepada Baron van Overbeck pada 132 adalah satu pajakan, bukannya satu penyerahan. Selain itu, Filipina juga berusaha untuk menghantar memo kepada British untuk terus menuntut Sabah dan berusaha melakukan pelbagai helah supaya melengah-lengahkan lagi pembentukan Persekutuan Malaysia. Walaupun terdapat pelbagai liku dan cabaran untuk mencapai hasrat Tunku, tetapi Persekutuan Malaysia tetap berjaya dibentuk dengan gabungan antara Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Filipina juga sangat mengecam tindakan Persekutuan Tanah Melayu terhadap kejayaan pembentukan Persekutuan Malaysia sehinggalah memutuskan hubungan diplomatiknya bersama Tanah Melayu. Baiklah, itu saja daripada saya. Wallahualam. Sekian, terima kasih.